Emak, jangan tinggalkan kami. Jangan tinggalkan kami. Begitulah rintihan sepasang anak yang telah ditinggalkan oleh ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam mematabatkan bahasa kebangsaan kita, bahasa Melayu tercinta. Yang dihormati barisan hakim yang telah diketahui kearifan lagi keadilannya. Saya, Nur Aisyah Humairah binti Amra sebagai penglipu lara pada pagi yang penuh berkah ini akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Batu Belah, Batu Bertangkup. Di hujung sebuah kampung tinggallah sebuah keluarga bahagia yang terdiri daripada ibu yang kental lagi gigih, iaitu Mak Tanjung. Mak Tanjung dikurniakan sepasang cahaya mata. Puteri sulung diberi gelaran sebagai Melo, manakala si bongsu dipanggil Pekan. Mak Tanjung seorang ibu tunggal yang cukup hebat kerana telah berjaya mendidik anak-anak mereka dengan hasil kerja keras setelah 4 keratnya. Dia tidak pernah mengeluh akan kesusahan hidup yang dihadapi mereka sekeluarga. Dia akan memastikan anak-anaknya mendapat makanan secukupnya untuk kesinambungan hidup. Pada satu hari, Mak Tanjung teringin hendak makan telur ikan tembakul. Lalu, dia menuju ke sebatang sungai untuk menyaut beberapa ekor ikan tembakul. Melo dan Pekan apa lagi, sungguh gembira mendengar perhabaran daripada ibu mereka untuk menyaut ikan tembakul. Sudah pasti mereka makan nasi berlakan sesuatu yang sungguh enak pada malam nanti. Berkat kesabaran sentiasa ada dalam diri Mak Tanjung, akhirnya dia berjaya menyaut seekor ikan tembakul yang agak besar. Sudah pasti kepulangannya pada hari ini dengan senyuman kegembiraan. Mak Tanjung sudah tidak sabar untuk merasai keenakan ikan tembakul itu. Semasa dalam perjalanan pulang ke terataknya, dia berfikir-fikir bagaimana hendak memasaknya. Setelah sampai ke terataknya, dia telah menyuruh Melo supaya menggulaikan hasil tangkapannya itu. Mak Tanjung juga menitipkan pesanan buat puteri sulungnya agar menyimpan sedikit telur ikan tembakul kerana dia akan pergi ke hutan untuk mencari kayu api. Ilmu memasak yang telah diturunkan Mak Tanjung kepada Melo bagi memudahkan Mak Tanjung keluar mencari rezeki bagi menyara mereka bertiga. Semasa menyiap ikan tembakul, Melo juga sudah tidak sabar untuk merasai keenakan ikan tembakul itu bersama emak dan adiknya. Aroma gulai ikan tembakul, air tangan Melo menyebabkan Pekan terasa lapar. Lalu, Pekan terus mengadu kelaparan kepada kakaknya. Usia yang masih kecil menyebabkan Pekan tidak memahami erti kesabaran untuk menunggu ibu mereka pulang dari mencari kayu api. Malah, Pekan terus menjerit-jerit mahu makan kerana terlalu lapar. Puas Melo memuja adiknya. Hal ini menyebabkan Melo menjadi serba salah kerana melihat adiknya menangis tidak henti-henti. Simpati seorang kakak terhadap adiknya melebihi segala-galanya. Akhirnya, Melo mengalah. Melo mengajak dia makan tanpa menunggu ibu yang kepenatan mencari rezeki. Wujudnya sikap simpati terhadap adik, namun tetap tertanam kasih sayang kepada ibu tercinta. Melo tetap menyimpankan sedikit telur ikan tembakul seperti yang dititipkan oleh ibunya. Malang tidak berbau, habis kesemua telur ikan tembakul dimakan oleh Pekan. Sungguh tamak Pekan kan kawan-kawan, langsung tidak ingat akan ibu yang memerah keringat mencari rezeki. Melo putus idea untuk memberitahu ibunya apa yang berlaku. Hampir senja, pulalah Mak Tanjung dengan wajah kepenatan. Mak Tanjung meminta Melo supaya menghidangkan hasil tangkapannya sebagai juadah makan malam. Namun, saya pasti kawan-kawan pasti dapat merasai perasaan Mak Tanjung apabila mengetahui ketamakan Pekan. Menyesal dahulu pendapatan, menyesal kemudian sudah tidak berguna. Hati seorang ibu luluh apabila mengenang sikap anaknya yang tidak ingatkannya apabila makan. Air mata Mak Tanjung mengalir deras ibarat hujan yang turun mencurah-curah akibat kempunan untuk merasai telur ikan tembakul yang tidak nafikan oleh sesiapa. Tanpa berfikir panjang, Mak Tanjung terus melulu ke arah batu berpuaka yang terletak di kampung mereka. Saya pasti kawan-kawan sudah tahu batu apa kan? Ya, betul. Batu itu dikenali sebagai batu belah, batu bertangkup.
Kekecewaan yang agak mendalam menyebabkan Mak Tanjung menyeru batu belah, batu bertangkup untuk menelannya. Sungguh sedih rintihan Mak Tanjung akibat kempunan untuk merasai telur ikan tembakul. Akhirnya, jadilah Mela dapatkan yatim piatu. Kekesalan mereka sudah tidak berguna. Batu itu telah berjaya menelan ibu mereka. Tetapi, apakan daya, sudah suratan untuk mereka hidup berdua tanpa ibu tercinta akibat tidak mendengar pesan ibu. Kawan-kawan, melalui kisah batu belah, batu bertangkup ini, cukup banyak pengajaran yang boleh kita ambil untuk dijadikan panduan hidup dalam meraih restu ibu. Pertama, ibu merupakan insan mulia yang melahirkan kita. Oleh itu, kita patut mendahului ibu dalam setiap perkara bagi mendapat keberkatan hidup. Kedua, ibu juga merupakan insan yang patut kita hormati. Jangan sesekali kita menyakiti hati ibu. Sekali ibu berkecil hati dengan sikap kita, buruk padanya yang menimpa kita. Ketiga, sebagai kakak, kita wajib menegur sikap adik jika mereka tidak matang dalam berfikir. Akhir sekali, syurga di telapak kaki ibu. Kasih ibu membawa ke syurga. Semoga cerita yang saya sampaikan tadi dapat memberi peringatan kepada kita semua tentang hebatnya seorang ibu. Semoga kita semua dalam doa ingatan ibu tercinta. Saya sudahi cerita yang penuh dengan pengajaran ini dengan ucapan terima kasih.